Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tuan Puan, para pelajar yang berbahagia, ini adalah sarahan saya kali ketiga. Seperti saya dedahkan pada minggu lepas, bahwa sarahan saya pada hari ini, saya nak guna bahasa Melayu, kan? Bahasa Epinopen lah, supaya awak semua bila nanti ada pensarah daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, oh dah faham dah ya, sebab PND kerap bagi sarahan macam ni. Jadi pelajar yang punya keupayaan bahasa pelbagai adalah pelajar yang smart ya. Jadi awak tak rugilah dengar sarahan dalam bahasa Melayu, sebab bila ada rezeki ya pergi ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, PND dah kerap cakap macam ni ya. Jadi boleh faham lah. Okey, pada sarahan kali ini saya nak berkongsi wawasan dan mungkin pun pengalaman dengan para pelajar menerusi apa-apa yang dah kita bincang minggu lepas. Ya. Jadi selepas awak menentukan tajuk, lepas tu apa yang nak didedah dalam tajuk tu, apa yang nak dianalisis, dan seperti saya sampaikan, kita kena ada satu state of the art, iaitu satu tinjauan pengajian kita ni bila berbanding dengan pengajian-pengajian lepas, pengajian-pengajian sebelumnya macam mana. Jadi oleh itu, pastikan bahawa sama ada tajuk maupun pengajian awak adalah bukanlah sesuatu yang dari kosong sama sekali. Tapi kena merujuk, kena ada noktah berlepas, titik berangkat daripada pengajian-pengajian sebelumnya. Minggu lepas juga saya dah mendedahkan bila kita dah membuat satu latar belakang masalah, semacam pengenalan, kita dah membuat satu rumusan masalah yang kena guna ayat bagaimana dan mengapa ya. Sebab bila kita guna ayat apa, siapa, di mana macam tu, nanti jawabannya ringkas saja. Tapi bila kita guna ayat bagaimana dan mengapa, maka ini adalah memberi laluan, memberi peluang kepada kita nanti dalam chapter 4 tu, dalam bab 4 tu, kita nak mengenal pasti, mengidentifikasi, menganalisis apa-apa yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah. Nah, pada hari ini saya nak meneruskan selepas kita merumuskan masalah, apa dia yang sepatutnya kita lakukan, kita kerjakan. Saya nak kongsi skrin. Okey, boleh nampak ya? Boleh nampak ya? Apa ni PowerPoint daripada saya. Okey, so selepas kita membuat satu rumusan masalah, maka dalam proposal penyelidikan kita ni untuk undergraduate, untuk latihan ilmiah, kita kena dedahkan apa dia hala tuju ataupun matlamat dan manfaat daripada penyelidikan kita. So matlamat dengan manfaat ni amatlah kritikal, amatlah penting, dan selalunya ada dua saja matlamat dan manfaat daripada penyelidikan kita. Pertamanya adalah matlamat dan manfaat secara teoritis, dan yang kedua adalah matlamat dan manfaat secara praktis. Apa dia matlamat dan manfaat secara teoritis? Minggu lepas saya dah mendedahkan mungkin pengajian kita ni, penyelidikan kita ni setakat nak mencampur, nak menambahkan, mungkin nak mengkritisais, nak membantah, mungkin nak buat tanda aras, nak membandingkan. Jadi perkara-perkara sama ada kita nak mencampur, menambahkan, sama ada kita nak mengkritisais,
atau membantah pengajian-pengajian sebelumnya, sama ada kita nak membuat tanda aras atau perbandingan, itu adalah satu matlamat daripada segi teoritis. Sebab untuk undergraduate atau latihan ilmiah taklah kita membina satu teori ya. Teori itu sepatutnya untuk PhD lah ya, untuk S3. Tapi bila S1, S1 ataupun undergraduate, tak payahlah teoritis tu. Cukuplah kita nak mencampur, nak menambah, kita nak mengkritisais, nak membantah pun mungkin sikit-sikit ya, tak, sebab kita belum pakar sangat kan. Atau kita nak buat satu tanda aras, satu perbandingan. Dah ada satu pengajian A, adapun pengajian lagi B, kita nak coba tanda aras, kita bandingkan. Jadi seperti minggu lepas dah saya dedahkan. Jadi manfaat ataupun matlamat daripada segi teoritis ini sebenarnya kita nak mencampur, nak menambah, nak mengkritisais secara teoritik ya, atau secara konseptual, secara konsep-konsep, ataupun secara fakta, secara data. Ya. Sebab mungkin pengajian sebelumnya dia dilakukan 10 tahun lepas, sehingga tak ada satu data fakta baru. Ya. Sementara sekarang dah 2021, mungkin ada satu data baru, satu fakta baru, itu mencampur, menambahkan. Ya. Atau mengkritisais, bahawa dulu mungkin dia silap mengguna fakta data, kita guna yang baru. Ya. Atau ya tadi tanda aras, membandingkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan matlamat dan manfaat teoritis. Ya. Mungkin konseptual atau data fakta yang nak kita campur, yang nak kita tambahkan. Lepas tu matlamat dan manfaat praktis. Ini selalunya ada hubung kaitnya dengan dasar. Dasar ni policy ya, satu kebijakan. Ya, jadi mungkin kita nak mengkaji satu tokoh, dan tokoh ni mungkin diusulkan oleh kerajaan tempatan untuk menjadi seorang wira, untuk menjadi seorang hero, untuk menjadi seorang pahlawan nasional, wira kebangsaan. Nah, itu ada hubung kaitnya dengan dasar praktis kan, bahawa kita mengkaji tokoh ni, nanti dapatan pengajian kita ni boleh dijadikan satu cadangan, satu rekomendasi untuk diusulkan menjadi wira kebangsaan atau pahlawan nasional. Itu bahawa pengajian kita ada hubung kaitnya dengan dasar, dengan kebijakan. Atau kita mengkaji satu sejarah tempatan, sejarah lokal. Ya. Dan kita nak supaya pengajian kita ni dijadikan asas, dijadikan pertimbangan ketika kerajaan tempatan membuat satu dasar, membuat satu kebijakan. Ya. Jadi matlamat dan manfaat praktis ini selalu wujud hubung kaitnya dengan dasar, dengan policy, dengan kebijakan sesebuah kerajaan. Sama ada kerajaan di peringkat kebangsaan maupun kerajaan di peringkat lokal atau tempatan. Jadi sila didedahkan ya, tujuan dan manfaatnya apa, sama ada secara teoritis maupun secara praktis. Okey ya. Lepas tu bila kita dah mendedahkan, menunjukkan apa dia matlamat dan manfaatnya, kita boleh bertukar atau beralih kepada kaedah penyelidikan. Ya. Ini kaedah penyelidikan ni kena dipahamkan betul ya. So selama ini pelajar-pelajar sejarah bila membuat kaedah penyelidikan selalunya dia buat satu kaedah yang am sahaja. Apa dia yang am tu? Selalunya kaedah dalam sejarah tu ada 4 ya, heuristik, kritik, analisis, historiografi. Itu pertamanya terlalu am, terlalu umum ya.
kedua sebenarnya kurang kena mengena dengan dengan pengajian kita yang yang undergraduate, yang latihan ilmiah. Sebab pengajian undergraduate nih, pengajian latihan ilmiah ini sebenarnya adalah satu literatur review, satu kajian literatur kita nih. Kita membaca buku, kita membaca artikel-artikel dalam jurnal, kita combine, kita kenal pasti, kita identify, kita campur, sehingga sebenarnya kita lebih pada studi literatur atau literatur review, ya. Bukanlah penyelidikan sejarah secara am. Ada heuristik. Bila heuristik, selalunya kita nak mengumpul sumber primer. Kita tak mengumpul sumber primer, kita setakat mencari buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal. Lepas tu, selepas heuristik ada kritik. Kita tak membuat satu kritik sama ada sumber ni asli ke, tulen ke atau tak tulen, asli ke atau tak asli. Kita tak melakukan itu. Kita setakat mencari buku, lepas tu dibaca, lepas tu kandungan buku ni kita coba campur dengan yang lain, macam tu kan. Yang macam tu bukanlah heuristik, bukanlah kritik. Itu namanya studi literatur, ya. So jadi saya nak bagi satu pemerhatian kepada pelajar-pelajar saya supaya di dalam membuat satu kaedah penyelidikan sejarah untuk latihan ilmiah untuk undergraduate ni, pertama kena didedahkan bahawa kita guna pendekatan kualitatif. Ya. Apa dia pendekatan kualitatif? Apa dia qualitative approach? Selalunya pendekatan kualitatif bermaksud bahawa apa yang nak menjadi objek pengajian kita itu bukanlah angka-angka, bukanlah data-data yang kuantitatif, yang numerik, tapi data-data yang sifatnya kualitatif. Apa dia kualitatif? Penyataan, ayat-ayat, ya, dan sebagainya. Jadi pendekatan kualitatif ini memang kita mengaji bukan data-data yang sifatnya numerik atau angka-angka. Kita tak guna sebab kita macam saya tengok peranan Dewi Sartika. Peranan Dewi Sartika bukanlah taklah kita kata berapa peratus peranannya, tak macam tu kan. Tapi kita nak mendedahkan peranan Dewi Sartika bla 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 bla. Tak guna kita ayat peranan Dewi Sartika boleh dijangka dalam 50% saja, tak macam tu, ya. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif. Lepas tu, pendekatan kualitatif selalunya bersifat individual. Bukanlah kumpulan. Itu yang tadi saya kata. Kita nak membahas peranan Dewi Sartika, saya nak membahas peranan individu. Jadi kita nak mendedahkan, menganalisis seorang figur. Bukanlah seorang kumpulan. Dan bila awak mengkaji kumpulan pun, kena ditonjolkan siapa figurnya, siapa tokohnya. Jadi contohnya perang Germany, misalnya melawan tentera sekutu. Tak boleh awak terus menerus buat ayat Germany bangsa. Dia boleh bergerak bila ada tokoh. Jadi dalam tentera Jerman itu siapa, figur siapa, tokoh siapa yang berperan penting, itu yang kena dianalisis. Ya. Jadi tak boleh misalnya sejarah petani, awak terus cakap petani. Petani itu adalah abstrak, itu nama kumpulan. Siapa tokoh petani itu? Siapa figur petani yang nak awak analisis, yang nak didedahkan? Itulah ciri khas daripada pendekatan kualitatif. Selain selalunya fokus kita adalah mengenai figur, mengenai tokoh, apa dia peranannya, dan peran-peran ataupun data-data yang nak kita selidik ni selalunya adalah penyataan ataupun data-data kualitatif, bukanlah data-data yang sifatnya numerik ataupun angka-angka. Dah faham ya? Saya fikir semua tajuk yang awak cadangkan kepada kami itu memang satu pengajian kualitatif. Nah, kena sedar bahawa pengajian kualitatif adalah pertamanya kita nak
menyoroti, menganalisis seorang individu, seorang figur, apa dia perannya. Mungkin satu dua figur boleh, ya, tapi tak boleh terus menerus menyebut kumpulan figur, peranan tentera, ya, ataupun peranan pertubuhan, peranan organisasi, organisasi benda mati. Tentera pun nama kumpulan, dia boleh bergerak, dia boleh berjaya bila ada yang menggerakkan. Siapa dia yang bergerakannya? Figur, tokoh, individu. Ya. Jadi pengajian sejarah kan macam tu. Kita memang nak mendedahkan peranan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Ya. Jadi tak boleh misalnya awak terus menerus perubahan sosial budaya di satu kawasan A. Perubahan sosial budaya, dia boleh berubah sosial budaya bila ada figur. Siapa tokoh sosialnya, siapa tokoh budayanya, sehingga struktur sosial budaya itu boleh bertukar, boleh berubah. Nah, macam itu ya. Itu yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif. Mungkin nanti refernya selalunya bila pendekatan kualitatif guna bukunya Creswell ya. Creswell boleh pun buku lain bila awak type di atuk Google buku atau artikel mengenai pendekatan kualitatif, ramai pengarang mengenai pendekatan kualitatif. Apa dia pendekatan kualitatif, boleh cari referennya di atuk Google ya. Oke, selepas pendekatan kualitatif boleh kita dedahkan tadi kaedah sejarah. Yang hakikatnya saya kata sesungguhnya bila awak ni latihan ilmiah atau undergraduate sebenarnya adalah studi literatur. Jadi awak nak setakat mengumpul buku, artikel ataupun maklumat-maklumat lain, lepas tu buku-buku tu dikombine ya, digabung ataupun sehingga sebenarnya kita tak menguji ataupun memilah bahwa ini sumber primer, ini sumber sekunder. Tak, yang sumber primer sekunder tu bila kita nak mengaji arsip ataupun dokumen rahasia, itu bolehlah heuristik ya. Kita tak guna sumber-sumber primer, tak guna dokumen, tak guna arsip. Bila arsip dokumen, sumber-sumber rahasia selalunya pengajian PhD bolehlah ya. Tapi untuk latihan ilmiah, untuk undergraduate, kita setakat boleh guna buku-buku saja maupun artikel-artikel di dalam jurnal akademik, itu pun dah okey ya. Jadi mungkin kaedahnya bolehlah, tak apa sejarah pun, tapi yang dimaksud dengan kaedah sejarah sebenarnya adalah lebih pada literatur review ya, lebih pada studi literatur. Macam mana studi literatur dalam sejarah, mungkin boleh baca bukunya Dr. Mestika Z ya, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Metode penelitian kepustakaan, bila tak silap saya tajuknya ya. Sila itu dicari di atuk Google pun untuk boleh pahamkan apa dia studi literatur, apa dia literatur review ya. Okey, itu mengenai kaedah sejarah maupun studi literatur. Tapi selalunya bila tajuk awak ni memang satu tajuk yang khas ya. Misalnya yang wujud hubung kaitnya dengan discourse analysis ataupun dengan analisis berita ya. Itu boleh pun ditambahkan, itu adalah satu teknik penyelidikan ya. Jadi misalnya saya nak mengaji mengenai rencana-rencana ataupun kartun-kartun ataupun catatan pojok dalam surat kabar. Catatan pojok, editorial, kartun, dia data-data kualitatif kan, dia adalah penyataan, dia ayat-ayat. Kita nak analisis beritanya, content analysis, discourse analysis, itu boleh dicampur, boleh ditambahkan ya. Bahawa kita selain mengguna kaedah studi literatur, mengguna pun satu teknik discourse analysis atau analisis wacana. Mungkin bila pengajian kita adalah satu pengajian yang kontemporari,
yang pelaku-pelaku atau figur-figur sejarahnya masih hidup, kita boleh campur dengan satu temu bual, ya. Temu bual, temu ramah atau wawancara, ya. Sebab pelakunya, figurnya masih hidup. Jadi boleh pun dicampur dengan temu bual atau temu ramah atau wawancara dengan tokoh figur yang masih hidup, ya. Bila kita pun nak tengok bahawa pengajian kita adalah nak tengok pun benda-benda sebenar di lapangan, kita boleh pun tinjauan lapangan atau observasi, ya, lapangan itu boleh dicampurkan, boleh ditambahkan bahawa teknik pengajian kita juga mengguna discourse analysis, mengguna wawancara atau temu bual, mengguna pun satu observasi lapangan, ya. Jadi supaya masa kita mendedahkan kaedah penyelidikan ni, kita pengajian kita boleh lengkap sikit lah, ya. Tak setakat selama ini kaedah pengajian saya adalah kaedah sejarah, heuristik, kritik, analisis, historiografi. Jemu orang baca itu je, ya. Macam copy paste, macam tak ada idea ataupun cadangan lain. Cobalah, apa dia pendekatannya, apa dia kaedahnya, macam mana teknik penyelidikannya, kita boleh bercerita, ya. Tentu kena selari dengan tajuk kita, kena selari dengan permasalahan-permasalahan yang kita nak ajukan, ya. Dan berikutnya yang juga amat kritikal, tentu selepas kita mendedahkan kaedah penyelidikan, kita boleh lanjut kepada sistematika kandungan, ya. Kita nak mengkaji tajuk ni, topik ni itu mengandungi aspek-aspek apa saja, ya. Mungkin skop pengajian termasuklah had terhadap period, boleh pun didedahkan di sini, ya. Jadi misalnya pengajian ni mulakan tahun 80, hujung atau berakhir hingga 2008. Apa pasal kita nak mulakan tahun 1980 dan berakhir atau hujung pada 2008? Itu boleh didedahkan dalam cakupan penyelidikan kita, ya. Ataupun sistematika kandungan. Mungkin bila pengajian kita pengajian sejarah yang sifatnya konvensional, kita selalunya mengkaji sejarah itu dari masa dahulu sehingga sekarang, kan? Macam itu, kan? Itu kronologis. Tapi satu pendekatan moden, bila kita baca buku daripada Dennis Lombat, Nusa Jawa Silam Budaya, dia membuat satu pengajian yang lain. Bila dia mengkaji sejarah, dia mulakan dari zaman kontemporeri, dari masa sekarang. Lepas itu dia mundur ke belakang. Itu pun satu cara, ya, satu sistematika pengajian yang khas, yang unik, ya. Jadi flashback, satu pendekatan flashback. Jadi bila orang lain mengkaji sejarah tu dari A sehingga Z, kita boleh, bila kita kreatif, ya, kita nak mulakan dari Z ke A, macam tu, ya. Jadi ini adalah sistematika kandungan ataupun cakupan pengajian kita boleh didedahkan macam tu. Jadi tentu misalnya chapter 1 mengenai apa, chapter 2 mengenai apa, chapter 3 mengenai apa, chapter 4 selalunya analisis atau dapatan dan pengajian, atau dapatan dan perbincangan, hasil dan perbincangan, dan bab 5 mengenai kesimpulan. Tapi bila dalam bab 4 hasil dan perbincangan atau dapatan dan perbincangan kita nak guna cara flashback, itu pun boleh didedahkan di dalam sistematika kandungan ataupun cakupan pengajian kita, ya. Saya pikir ini amat penting, kena wujud dalam proposal penyelidikan kita.
Jadi coba dari sekarang ya, mulakan dari tajuk, mulakan dari latar belakang masalah, lepas tu rumusan masalah, lepas tu tujuan dan manfaat penyelidikan, lepas tu kaedah penyelidikan, sistematika kandungan dan cakupan penyelidikan boleh dirancang ya dari sekarang sehingga awak dah mantap bahawa saya memang tajuk ni dah sesuai dengan minat saya, sesuai dengan wawasan saya ya. Dan seperti saya dedahkan pada minggu-minggu sebelumnya, kita kena yakin bahawa tajuk yang kita pilih, masalah yang kita pilih itu adalah disokong oleh sumber-sumber yang banyak ya. Khasnya sumber-sumber itu buku, artikel dalam jurnal. Sebab bila sumber itu kurang, itu kita nanti suka ya, suka nak mendedahkan apa ni, saya nak menganalisis apa, saya nak mendedahkan apa dalam bab 4 dapatan dan perbincangan. Mungkin kita mengalami kesukaran bila memang sumber-sumber literatur itu kurang ya. Jadi pastikan dari sekarang bahwa tajuk yang dipilih itu sumbernya banyak ya. Seperti saya katakan, sumber banyak lagi okey. Sebab mungkin pengajian kita masuk dalam kategori kita nak mencampur, nak menambah, nak menggabung-gabungkan antara satu sumber dengan sumber lain yang tidak dilakukan oleh orang lain. Dah ramai pengajian mengenai A, B, C. Tapi yang mencoba menggabungkan A, B, C ni, itu belum. Itu pun satu pengajian. Satu bentuk pengajian untuk membuat antara A, B dan C itu menjadi satu temuan yang integral ya, yang bersepadu macam tu. Saya pikir itu secara apa dia matlamat dan manfaat penyelidikan, lepas tu kaedah penyelidikan, lepas tu sistematika kandungan dan cakupan penyelidikan. Minggu hadapan atau pekan hadapan saya nak mendedahkan mengenai hujung daripada proposal kita, iaitu senarai rujukan ya. Senarai rujukan atau daftar pustaka. Saya nak tengok macam mana proposal awak ni, sama ada memang betul-betul kaya dengan sumber rujukan atau sumber rujukan setakat satu saja. Itu tak boleh ya. Saya dimaklumkan oleh Sekolah Pasar Siswajah ya. Sekolah Pasar Siswajah kata bila pelajar S2, pelajar master nak membuat proposal penyelidikan, at least dia kena ada 100 sumber rujukan. Weh, pelajar S2 100 ya. Bila PhD, bila S3 kena 150 sumber rujukan. Awak latihan ilmiah 50 bolehlah ya. Tak payah 150 sumber rujukan, okeylah ya. Dari mana? Dari artikel, dari jurnal, dari buku, dan sekarang di era ICT ini, di era teknologi maklumat dan internet, kita boleh cari ya. Seperti minggu lepas saya katakan, saya nak mencari sumber mengenai sejarah gerakan petani di Jawa Barat. Taib saja. Atau Google boleh memaklumkan, ini artikelnya, ini bukunya, selalunya artikel dalam jurnal. Lagi banyak kita dapatkan dalam sumber-sumber internet ya. Kita layari saja ya. Jadi saya pikir sumber rujukan tu memang mesti banyak, mesti kaya, supaya itu pun nak memperkayakan dalam kita menganalisis atau menjawab soalan-soalan penyelidikan yang dah kita rumuskan ya dalam rumusan penyelidikan. Saya pikir saya dah 30 minit ya mendedahkan dan berkongsi wawasan pengalaman macam mana aspek-aspek dalam penyelidikan, termasuklah bila kita nak mengajukan satu proposal penyelidikan. Jadi dari sekarang kena dipikirkan terus-menerus, diperhalus kita punya penyelidikan,
dicampur, ditambah kita punya sumber rujukan, referen supaya tajuk kita, rumusan masalah kita, dan soalan-soalan yang diajukan dan nak dianalisis nanti itu semakin tajam dan semakin banyak aspek yang boleh didedahkan. Ya. Seperti saya dah maklumkan juga bahwa salah satu prinsip daripada ilmu pengetahuan adalah akumulasi. Ya, akumulasi. Jadi mungkin penyelidikan sebelumnya dia setakat membuat satu temuan E saja. Oke, saya nak campur dengan E plus atau B sehingga penyelidikan kita ini menjadi E plus B. Ya. Jadi tak adalah satu penyelidikan yang betul-betul baru. Kita kena berangkat dari penyelidikan sebelumnya. Tak ada masalah yang sungguh baru. Ya. Yang ada adalah masalah itu dah ramai, dah ada. Tugasan kita adalah apa yang belum diberi pemerhatian, belum diambil berat, belum ditekankan oleh penyelidik sebelumnya. Seperti saya minggu lepas selalunya mencontohkan masa revolusi Indonesia. Ya. Oh, dah ramai. Sarjana-sarjana yang menyelidik mengenai masa revolusi Indonesia. Tapi dari ramai sarjana yang menyelidik revolusi Indonesia, itu masih banyak aspek yang belum diselidik. Macam saya menyelidik surat kabar. Bukan berarti itu penyelidikan yang baru. Tak. Sebelumnya dah ramai pun sarjana yang menyelidik mengenai surat kabar. Tapi yang lain menyelidik surat kabar yang lain. Saya nak menyelidik surat kabar Merdeka di Jakarta, surat kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Sudah ada pun yang menyelidik surat kabar Merdeka, sudah ada pun yang menyelidik surat kabar Kedaulatan Rakyat. Saya combine, saya gabung. Yang lain setakat satu-satu saya coba combine. Nah, itu adalah bahwa saya membuat satu penyelidikan memang bukan sesuatu yang baru, tapi saya membuat satu cara baru, yaitu mengcombine, ya, menggabungkan atau mencoba tanda aras, membandingkan macam mana pandangan Merdeka, macam mana pandangan Kedaulatan Rakyat. Bila awak tertarik dengan sejarah surat kabar pun, oke, saya nak mengikut PND, tapi saya lain. Saya mungkin nak mengkaji macam mana surat kabar di Bandung dibandingkan dengan surat kabar di Surabaya. Itu dah lain pun. Walaupun sama-sama mengkaji, menyelidik mengenai surat kabar. Tapi fokus kajian berbeza. Mungkin analisis pun berbeza. Ya. Oke, saya pikir itulah kepentingan kita membaca banyak buku, membaca banyak artikel-artikel dalam jurnal yang wujud hubung kaitnya dengan tajuk, dengan fokus penyelidikan kita. Ya. Jadi state of the art itu memang di situ letaknya. Ya. Jadi pengajian kita tidaklah berangkat dari nol, ya, dari noktah kosong, ya. Tapi memang berlepas ataupun berangkat dari pengajian-pengajian sebelumnya, bahwa pengajian sebelumnya mungkin terlalu lama, ya, ataupun belum ada data-data baru, ataupun perlu ditanda aras dibandingkan dengan yang lain, itu adalah menjadi satu cabaran, menjadi satu tantangan bagi penyelidik-penyelidik berikutnya supaya memperlengkapi, mencampur, menambah, mengkritisais ataupun mentanda aras, membandingkan penyelidikan yang sedia ada. Saya pikir itu sahaja yang nak saya kongsi wawasan pengalaman pada hari ini mengenai subjek daripada seminar penyelidikan karya akademik. Ya. Jadi baki masa kita, sila kita nak bertukar daripada Zoom meeting pada hari ini kepada WhatsApp group untuk tengok daripada komen-komen ringkas pelajar-pelajar saya bersabit dengan
matlamat ataupun tujuan dan manfaat penyelidikan, macam mana membuat kaedah penyelidikan atau metode penelitian, dan sistematika kandungan ataupun cakupan penyelidikan. Dalam list partisipan saya sekarang dah ada berapa ni, mungkin 22 21 pelajar ya. Jadi mungkin dah hadir semua dalam syarahan Zoom meeting ni ya. Jadi itu saja yang boleh saya kongsi pada hari ini. Saya redahkan pada hari ini. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group. Saya tunggu komentar-komentar ringkas pelajar saya hingga pukul 3.30 petang ya. Masa Bandung, tak boleh masa Kuala Lumpur, berbeza ya. Okey, terima kasih para pelajar dah sudi dengar ya dan ambil pemerhatian syarahan saya pada hari ini. Kita insya-Allah nak jumpa semula pada pekan hadapan, dan seperti saya dedahkan pada saran-saran sebelumnya, dalam sarahan keempat saya nak guna bahasa tempatan ya, bahasa bonda, bahasa ibu, iaitu bahasa Sunda. Jadi pelajar yang bukan orang Sunda, awak menuntut di Bandung kan, kena fahamlah Bandung ni adalah pusat daripada tamadun bangsa Sunda. So kena fahamlah bahasa Sunda. Bahasa bonda saya pun bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Tapi saya bolehlah cakap Sunda ya. Jadi pekan hadapan kita nak jumpa semula dalam sarahan yang kali keempat, dan lepas tu kita nak bincang dengan pelajar-pelajar macam mana awak punya proposal penyelidikan supaya dibentang secara ringkas, dan nanti saya dengan Puan Lely nak bagi komen, bagi cadangan, mungkin ada punlah kritisais ya, dalam kerangka untuk menyempurnakan ya awak punya kertas kerja, awak punya proposal penyelidikan. Terima kasih, dan jom kita akhiri syarahan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertukar ke WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lab ya, kita nak bertukar ke WhatsApp group. Pentol ni ketua kelas ya, supaya yang hadir dalam Zoom meeting berapa ni, 20 tadi, 21 ke 20 orang, supaya dimaklumkan kepada saya siapa saja yang hadir, dan lepas tu saya nak tengok komen-komen ringkas dalam WhatsApp bersabit dengan tajuk ataupun apa yang saya sarahkan pada hari ini. Terima kasih. Bye. Jumpa dalam WhatsApp group. Terima kasih, Bapak. Okey. Dalam bahasa Melayu kita tak boleh cakap dadah ya, sebab bila dadah itu dalam bahasa Melayu narketik atau narkoba ya. Jadi bila dadah Bapak, nanti saya ditangkap polis ya. Oh, ini orang bawa narkotik nih. Jadi selalunya bye. Jumpa semula dalam WhatsApp group. Terima kasih. Saya pun bagi kebenaran untuk lab.